Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel yang bermain di pasaran cerita gosip politik hari ini ialah siapa Amir Hamzah Azizan, Menteri Keuangan kedua yang telah pun dilantik oleh Anwar Ibrahim yang tak pernah orang tahu, tak pernah disebut, tapi tiba-tiba pula dilantik sebagai Menteri Keuangan yang kedua. Jadi saya kongsikan kepada kamu siapa sebenarnya Amir Hamzah Azizan. Dalam senarai kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, terselit satu nama yang tidak begitu dikenali dalam kalangan orang politik atau rakyat biasa. Nama Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan tiba-tiba muncul mencuri tumpuan apabila dia dilantik memegang jawatan penting sebagai Menteri Keuangan II dalam rombakan kabinet bergandingan dengan Anwar sebagai Menteri Keuangan. Terdahulu, Amir Hamzah mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Parlimen. Beliau adalah anak sulung kepada bekas pengerusi dan Presiden Petronas Tun Azizan Zainul Abidin. Amir Hamzah bukan nama asing dalam dunia korporat. Malah kedudukan beliau sebagai CEO KWSP dengan dana pelaburan keseluruhan KWSP setakat Ogos 2023 berada pada RM1.1 trilion serta pengalaman selaku Presiden dan CEO Tenaga Nasional Berhad TNB. Menurut bernama, kini beliau merupakan teknokrat kedua di Kementerian Keuangan yang mempunyai latar belakang korporat selepas bekas Menteri Keuangan Tengku Datu Seri Zafrul Abdul Aziz yang pernah berkhidmat sebagai CEO kumpulan dan pengarah eksekutif CIMB Group Holding Berhad dari 27 Februari 2015 hingga 9 Mac tahun 2020. Amir Hamzah menyertai KWSP, dana pension terbesar negara dari segi pengurusan aset, sebagai CEO pada tahun Mac 2021. Sebelum bersama KWSP, beliau ialah Presiden dan CEO TNB dari April 2019 hingga Februari 2021. Kerjaya Amir Hamzah bermula dengan Shell Group of Companies selama 10 tahun dengan pelbagai kapasiti di Malaysia, Singapura dan United Kingdom. Beliau menyertai MISC Berhad pada 2000 dan memegang beberapa portfolio pengurusan kanan sebelum dilantik sebagai Presiden dan CEO pada Januari 2009. Pada Jun 2010, beliau dilantik sebagai pengarah urusan dan CEO Petronas Dagangan Sdn Berhad. Pada Ogos 2012, Amir Hamzah menyertai Petronas Lubricant International sebagai pengarah urusan dan CEO kumpulan serta pada masa sama berkhidmat sebagai Naib Presiden VP bagi pemasaran hiliran dan seterusnya sebagai Naib Presiden minyak pelincir bagi Petronas Group. Pada Mac 2016, beliau menyertai Equity Nasional Berhad Equitnas untuk mengemudi syarikat penerima pelaburan Icon Offshore Berhad dari sebagai pengarah urusan dan CEO. Amir Hamzah kemudian dilantik sebagai CEO Theme Attraction Resort dan Hotel Sdn Berhad, anak syarikat Khazanah Nasional Berhad sebelum menyertai TNB pada April 2019. Kini beliau juga adalah pengerusi bukan eksekutif Malaysian Resources Corporation Berhad dan juga menganggotai lembaga pengarah Sam Debbie Plantation Berhad dan Sam Debbie Oil International Elite Ltd. Amir Hamzah memiliki ijazah sarjana muda sains dalam pengurusan pengkhususan dalam kewangan dan ekonomi dari Shakur University New York, Amerika Serikat. Beliau juga telah menyertai program eksekutif Stanford di Stanford University dan program kelas malam kewangan korporat di London Business School. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya Amir Hamzah Azizan ini bukan calang-calang orangnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tiba-tiba Mahathir Mohamad tampil menjawab cadangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong tentang SPRM dan Petronas. Sudah lama Mahathir tak
tak timbul, tak muncul. Kali ini seakan-akan beliau dalam kenyataan terbaru ini mahu pula berdamai dengan semua orang. Kata Mahathir Tita Sultan tentang SPRM, Petronas tak boleh diambil ringan. Wah, jak pila Tun Mahathir ni tiba-tiba pula seperti mahu berdamai dengan semua orang. Tita Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang mahu SPRM dan Petronas melapor terus kepada Yang di-Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan, kata Mahathir. Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan, keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu jika menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa persoalan penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Perlembagaan serta Undang-Undang Tubuh Negeri telah menggaris secara terperinci peranan, tanggungjawab serta bidang kuasa setiap raja yang memerintah negeri-negeri serta juga Yang di-Pertuan Agong, kata Mahathir. Sultan Ibrahim dalam wawancara bersama Akhbar Singapura kemarin mahu lebih banyak tanggungjawab diberikan kepada Agung termasuk pemantauan serta terus terhadap SPRM dan Petronas berbanding Parlimen. Berikut kenyataan penuh Mahathir yang bertajuk Menjadi Raja. Kenyataan Sultan Johor baru-baru ini yang dia mahu SPRM dan Petronas melapor secara langsung kepadanya serta beberapa perancangan lain apabila dia menjadi Yang di-Pertuan Agong tidak boleh diambil ringan. Walaupun kuasa tersebut tidak diperuntukkan dalam perlembagaan, keinginan yang disampaikan oleh Sultan Johor itu jika menjadi kenyataan akan menimbulkan beberapa persoalan penting berkait dengan peranan Raja-Raja Melayu sebagai Raja berperlembagaan. Perlembagaan serta Undang-Undang Tubuh Negeri telah menggaris secara terperinci peranan, tanggungjawab serta bidang kuasa setiap raja yang memerintah negeri-negeri serta juga Yang di-Pertuan Agong. Sebelum kuasa raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong diperincikan dalam perlembagaan yang disediakan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, pihak raja-raja mudah dipaksa oleh British supaya menyerah negeri-negeri mereka kepada British dan mereka menjadi raja yang tidak ada negeri. Untuk mengelak dari tekanan seperti ini, konsep raja berperlembagaan disyur dan diterima. Hari ini, tekanan perlu dibuat juga kepada Parlimen. Hanya jika raja dan Parlimen bersetuju, barulah sesuatu undang-undang atau dasar atau keputusan boleh dibuat. Agihan kuasa antara dua pihak lebih selamat dari kuasa mutlak, kata Mahathir lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas rombakan kabinet diumumkan oleh Anwar Ibrahim, ini pula komen daripada Rafizi yang mengejutkan satu Malaysia. Rafizi ialah timbalan Presiden kepada PKR dan ini pula jawapan beliau selepas rombakan kabinet diumumkan. Yang mengejutkan kita, kata Rafizi, saya pun panas juga. Apa yang menyebabkan Rafizi panas dengan ucapan ataupun dengan rombakan kabinet yang dibuat oleh Anwar Ibrahim? Rafizi Ramli yang kekal dalam barisan kabinet selepas rombakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim meneruskan tugasnya sebagai Menteri Ekonomi seperti biasa hari ini. Berita paling panas hari ini ialah rombakan jemaah menteri. Saya pun panas juga seharian. Tapi sebab bersama-sama peserta inisiatif pendapatan rakyat usahawan tani IPR Intan di Tanjung Rambutan, Perak. Ladang pertanian moden ini dibuka berdekatan dengan Hospital Bahagia, memanfaatkan tanah kerajaan yang tidak digunakan sebelum ini, katanya pada satu kenyataan hari ini. IPR sebelum ini diperkenalkan untuk memberi peluang kepada lebih ramai golongan B40 dan miskin tegar menjana pendapatan mampan bulanan melalui pertanian moden. Kami kenal pasti tanda-tanda kerajaan yang tidak digunakan untuk digunakan kepada orang lain, kata beliau. Saya lebih gembira melihat sebahagian semua yang terlibat mengusahakan IPR Intan setakat ini, dari penerima, jurulatih pertanian, pegawai-pegawai kerajaan sehinggalah pembeli. Terima kasih kepada semua pihak yang terbabit dan kerajaan negeri Perak yang banyak membantu membuka jalan kepada kami, kata Rafizi lagi. Jadi sebenarnya Rafizi panas kerana beliau berada
bersama-sama dengan para peserta IPR. Saya pun panas juga seharian, tapi sebab bersama-sama peserta Inisiatif Pendapatan Rakyat Usahawan Tani, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.